Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, so jom kita lihat market review kita daripada sudut persepsi saya sendirilah. So apa yang kita akan melihat, okey, saya buang apa-apa. Kita akan buang dulu semua benda ni dan kita buat kembali. Okey, kita buat kembali. Okey, so kita melihat daripada sudut pandangan mata kasar kita. Okey, so apa yang kita boleh melihat, kita pertama kali, so first kita letak DP kita. So ini adalah DP kita yang semalam yang saya letak. Okey, so untuk hari ni saya punya DP adalah dekat sini. Okey, so ini adalah DP saya dekat sini. So apa yang kita nak lihat sebenarnya? Apa yang kita nak lihat adalah selagi mana pricing masih berada dekat bawah. So selagi itu kita akan mencari. Okay. So selagi mana candle ni masih berada dekat bawah, jadi kita akan mencari potensi untuk mencari entry sell sahaja. So jika kita melihat daripada DP kita yang dekat atas, jika kita lihat di time frame M15, kita akan melihat daripada sudut jauh dia punya ABC sell adalah dekat sini. Betul tak? Betul lah. Siapa kata yang tak betul? Betul tak? Siapa yang kata yang tak betul? So kita melihat daripada sudut yang besar. Dia punya ABC sell yang valid ada dekat atas. Daripada atas ke bawah, boleh bawa ke bawah, dan dia pun dah break dia punya level breakout ataupun level B lah. Cuma apa yang kita nak melihat daripada sudut yang lain, kita melihat daripada sudut kita punya stop loss. Nalak dia punya besar. Okey, nalak punya dia besar. Jadi macam mana yang kita nak buat? Kita boleh buat, jangan risau. Kita yang settlekan dia. Okey, kita buka balik kepada time frame H1. Apa yang kita akan tunggu adalah dia sampai balik dekat kotak ni, dia sampai balik dekat kawasan ni. Jadi yang atas ni kita buang. Jadi ini adalah DP kita dan ini adalah juga zone untuk kita nak mencari entry sell. Okey, jika kita melihat di time frame H4, semalam dia berlakunya kenaikan dan ada juga berlakunya penurunan. Tapi apa yang korang terlepas pandang sebenarnya? Terlepas pandangnya adalah dia masih boleh keluar. Dia masih belum keluar daripada kawasan kandang dia. Dia masih belum keluar daripada kandang dia. Okey, dia masih belum keluar daripada kandang dia. Okey, so bila dia masih belum keluar daripada kandang dia, sebenarnya market ni tak bagi jawapan yang cukup besar lagi untuk dia nak membuat kenaikan. Dia masih belum bagi jawapan yang besar lagi untuk membuat penurunan. Jadi dia hanya memakan orang saja. Makan buyer, makan seller, ikut suka hati dia lah cerita dia. Ikut suka hati dia. Sebab apa? Dia masih dalam keadaan yang ragging lagi. Tapi kenapa saya asyik mencari entry position sell je lah? Kenapa saya tak nak cari entry position buy? Sebab saya punya cara, kalau saya nak masuk entry buy, saya hanya menunggu di kawasan bawah sahaja. Saya tak masuk dekat kawasan pertengahan untuk saya nak masuk buy. Walaupun ada signal-signal untuk nak buy dekat kawasan pertengahan. Sebab apa? Sebab saya sukakan benda yang berada di hujung-hujung. Saya suka benda yang berada di hujung-hujung. Sebab ratio untuk keuntungan tu lebih besar lah. Okay? Ratio untuk keuntungan tu lebih besar. So apa yang saya nak boleh bagi tahu dekat korang? Apa yang saya boleh nak bagi tahu dekat korang adalah dua benda ni. Okay, apa yang saya nak bagi tahu dekat? Bila berlakunya keadaan yang macam ni, market sebenarnya memberi satu potensi kepada kita untuk kita berfikir sejenak.
adakah kita mencari entry ni berdasarkan apa. Kadang-kadang trading psikologi ni penting untuk kita. Sebab apa? Sebab dia mengajar kita erti kesabaran. Kadang-kadang ada setup, kadang-kadang tak ada setup. Kalau ada setup, kita boleh masuk. Kalau tak ada setup, apa yang kita boleh buat? Betul tak? Okay. So, daripada kita punya DP, daripada kita punya kawasan dekat atas, daripada kita punya kawasan dekat bawah, apa yang saya boleh bagi tahu adalah dekat atas ni adalah kawasan yang betul-betul market di time frame H4 perlu break untuk dia nak terbang lebih tinggi, dan market perlu break kawasan biru ni untuk market nak turun lebih jauh. Ustaz, macam mana saya nak buat zone tu? Korang ambil dekat sini. Saya tak suka guna horizontal line yang terlampau banyak. Sebab apa? Sebab bila guna horizontal line terlampau banyak, chart saya ni akan penuh sangat. Jadi saya kurang gemar. Tapi kalau saya nak tanda satu, boleh saya akan gunakan, tak ada masalah. So dekat kawasan sini, korang punya kawasan adalah dekat sini, DP zone. Okay. So selagi mana dia masih belum sampai, itu adalah kawasan yang bukan terbaik untuk kita nak mencari entry sell. Sebab kita nak menunggu satu, rejection di kawasan DP dan juga zone kita. Di rejection di kawasan DP dan juga zone kita. Kita nak melihat daripada sudut sini. Okay. Ini adalah ABC cell yang besar, betul tak? ABC cell yang besar. Korang tandakan dekat sini ABC cell yang kecil. Tapi ini adalah ABC cell yang belum valid. ABC cell yang belum valid. So apa yang saya expect market ni akan buat? Tengok dia penuh dah. Sebab siapa? Sebab apa? Sebab saya guna horizontal line. So saya expect korang dah tengok benda ni. Tengok dekat sini. Tengok dekat sini. Lepas tu saya akan delete. Dengan Fibo saya warna hitam, dengan horizontal line lagi, nanti dia akan bertambah serambah sangat. So ini adalah form ABC cell M15 saya yang masih lagi belum valid. Jadi apa yang saya nak tunggu adalah, saya nak tunggu dia buat breakout dan dia pull back balik dekat kawasan pink saya ni untuk saya nak re-entry. Untuk sekarang saya tak nak re-entry apa-apa. Untuk sekarang saya tak nak buat re-entry apa-apa. Sebab apa? Dia masih belum lagi valid. Jadi kalau saya masuk dengan tanpa confirmation yang kedua, dia buat breakout ni, jadi agak-agak berisiko. Walaupun kalau korang lihat saya punya re-entry position dekat atas. Jadi saya nak bagi dekat korang benda yang secure, benda yang nice untuk korang. Kita tak main boleh lagi, boleh try. Kita jangan try. Okay, kita jangan try hard. Kita bagi benda yang confirm. InsyaAllah kalau ada profit, kita profit sama-sama. Kalau tak ada profit, kita relax, tenang-tenang, buat lek-wak-lek, buat peace kan. Okay. Kalau tak ada, ada. Tak ada, sudah. Okay. So itu saja untuk petang ni. So kalau ada signal yang dah valid nanti, saya akan update dalam group. So untuk sekarang korang boleh follow dulu. Boleh tarik dulu. Tapi bukan boleh entry dulu. Tarik dulu, jangan entry dulu. Sebab ada je potential yang market ni boleh kenaikan, macam saya bagi tahu. So kita nak masuk sell ataupun buy ni, perlulah ada confirmation yang lain, insya-Allah. So semoga petang ni ada rezeki untuk kita bersama, geng. So assalamualaikum dan selamat petang.